Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kata 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Malaysia akan ketengahkan minat Australia untuk perkukuh hubungan akrab dengan ASEAN menerusi sidang kemuncak khas ASEAN Australia hari ini. Perdana Menteri berkata, Australia telah umumkan dana $2 bilion untuk melabur dan bekerjasama dalam pelbagai bidang di ASEAN. Intipati kenyataan Perdana Menteri nanti akan turut menyentuh penghargaan terhadap Australia dan New Zealand berhubung sokongan konflik di Palestin. Sementara itu, Australia bersetuju teruskan pelaburan ke Malaysia sebanyak RM24.5 bilion. Hasrat itu dinyatakan dalam pertemuan Perdana Menteri dengan lebih 20 syarikat Australia. Jumlah pelaburan menunjukkan keyakinan Australia terhadap dasar kerajaan ketika ini. 7 syarikat Australia menyatakan komitmen untuk tambah pelaburan dan bawa pelaburan baharu ke Malaysia. Komitmen dimaklumkan kepada Perdana Menteri pada mesyuarat meja bulat bersama pemimpin industri di Melbourne. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata, antara bidang perniagaan terlibat yang bakal memasuki Malaysia, teknologi hijau dan tenaga guna baharu. Perdana Menteri turut beri jaminan untuk percepat proses dan perbaharui polisi sedia ada. Gaji premium untuk lepasan TVET. Kajian sedang dilaksana dengan penetapan pada kadar RM4,000 ke atas. Timbalan Perdana Menteri berkata, ia sebagai usaha mengiktiraf golongan pelajar berkenaan. Perkara itu sedang ditambah baik menerusi kerangka dasar TVET negara yang akan dilancar 2 Jun ini. Status permohonan bagi penjawatan tetap anggota APM akan diumumkan dalam masa terdekat. Timbalan Perdana Menteri berkata beliau telah kemukakan permohonan berkenaan secara rasmi kepada JPA. Jelasnya sudah tiba masa wira-wira tidak didendang APM dihargai pelbagai pihak terutama kerajaan. 9 perkara berkaitan tuntutan asas dalam Perjanjian Malaysia 1963 selesai sepenuhnya setakat ini. Menurut Timbalan Perdana Menteri, ia termasuk penyerahan semula kuasa pentadbiran ke atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Kerajaan Sabah. Juga pemberian kuasa pelesenan dan penangkapan ikan laut dalam kepada Kerajaan Sabah dan Sarawak. Perkhidmatan media sosial Facebook dan Instagram dilapor tergendala. Ia tidak boleh diakses penggunaannya di seluruh dunia malam tadi. Menurut laporan media tempatan berkaitan teknologi Amans.my, masalah teknikal berkenaan melibatkan sejumlah besar pengguna seluruh dunia. Justeru ramai yang menggunakan laman sosial alternatif seperti X. Malah penyedia perkhidmatan internet Unify dalam hantaran di X turut memaklumkan masalah tersebut. Pengguna media sosial diingatkan supaya lebih berhati-hati dengan sindiket penipuan guna kandungan dihasilkan teknologi AI untuk perdaya orang ramai. Timbalan Menteri Komunikasi berkata, syarikat gergasi teknologi atau penyedia platform media sosial juga perlu kaji kaedah pemakluman supaya pengguna tidak mudah tertipu. Kerajaan sedang kaji kaedah untuk merapatkan kerjasama dengan pihak berkaitan mengenai perkara itu. RM1 bilion nilai ekspor direkodkan bagi industri kreatif digital negara pada tahun 2022. Menteri Digital berkata jumlah itu merentasi 120 pasaran dan wilayah serta berkembang pada kadar 8% setiap tahun. Lebih 300 studio di negara ini terlibat dalam pembikinan animasi, permainan, filem dan pelbagai aspek teknologi kreatif. Selain 20 studio baharu dibuka setiap tahun dengan lebih 180 harta intelek IP asal Malaysia. Sistem latihan dan pengujian memandu secara elektronik e-testing akan dilaksana bermula April ini. Menteri Pengangkutan menyatakan pelaksanaan sistem itu akan membolehkan calon menjalani ujian tanpa pegawai JPJ di dalam kenderaan. Prestasi calon akan diukur menggunakan alat pengesan dan kamera. Keputusan pula akan dijana secara masa nyata sekaligus meningkatkan integriti proses penilaian. Inisiatif wanita MyWira diperkenal bagi mengurangkan jurang jantina tenaga kerja. Ia inisiatif Kesuma dengan kerjasama Talent Corp. Menterinya berkata program tersebut bakal menjadi platform memperkasa serta menstruktur kesemua program wanita bawah seliaan Talent Corp. Dalam perkembangan lain, strategi baru mendepani dan mengadaptasi perubahan dunia pekerjaan akan dirangka. Ia bagi memastikan bakat yang dihasilkan menerusi TVET kekal relevan. Menteri berkata strategi itu akan dirangka berdasarkan dapatan seminar Tripartite 2024 yang akan diadakan di seluruh negara sepanjang tahun ini.
Hukum mencium Hajarul Aswad boleh jadi haram jika bahayakan diri termasuk mendatangkan kesakitan kepada orang lain. Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata, pepengaruh media sosial sewajarnya tahu tentang perkara yang boleh dipertontonkan kepada umum dan sebaliknya. Umat Islam yang ingin ke Tanah Suci diingatkan supaya fokus beribadah demi mencari keredaan Allah. Zakat fitrah di wilayah Persekutuan ditetapkan pada kadar RM7, RM15 dan RM22 tahun ini. Kadar itu ditetapkan mawib mengikut beras yang dimakan. Sementara itu, mawib salurkan lebih RM19 juta dana zakat bagi sumbangan Ihya Ramadan kepada masjid dan surau di wilayah Persekutuan. Sementara kadar zakat fitrah di Terengganu tahun ini ditetapkan RM10 dan RM22. Untuk tahun ini, mereka yang menggunakan beras super import atau beras siam, kadar zakat fitrah adalah RM10 setiap seorang. Manakala RM22 bagi setiap seorang untuk beras jenis premium seperti basmati atau yang setara. Pelbagai program menarik akan dilaksana RTM Johor sempena Ramadan ini. Johor juga akan menjadi lokasi terakhir program Jelajah Ramadan RTM 2024. Majlis penutup dijadual berlangsung di Bandar Sri Alam Johor Bahru akhir bulan ini. Menurut Pengarah Penyiaran Negeri pada Aidilfitri pula, Yok hantar jajan raya antara program istimewa yang bakal dilaksana. Menjelang Ramadan ini juga, program buka puasa secara besar-besaran akan dianjur Kerajaan Melaka sebagai kelangsungan subsektor pelancongan agama di negeri itu. Exco berkaitan memberitahu penganjuran pelbagai program keagamaan turut akan diatur. Ini termasuk Quran Hour, iftar terbuka serta pertandingan musabaqah seluruh sekolah tahfiz negeri itu. Kerajaan Negeri Selangor jalin kerjasama dengan TMB bangunkan ladang solar Centralized Solar Park. Menteri Besar berkata, projek berkenaan merentasi negeri dengan sasaran kapasiti 500 megawatt. Ia tidak terhad kepada ladang solar tetapi turut merangkumi projek berkaitan tenaga solar serta pemasangan dan operasi infrastruktur pengecas kenderaan elektrik. Inisiatif itu bagi menggiatkan pelaksanaan Pelan Hala Tuju Perubahan Tenaga Negara. Modal pembiayaan bina, kendali dan pindah akan digunakan bagi cadangan pembinaan LPT3 dari Kampung Gemuruh, Kuala Terengganu ke Kampung Tunjung di Kota Baru. Jelas Timbalan Menteri Kerja Raya, menerusi kaedah berkenaan, syarikat pemaju akan membuat pembiayaan melalui bank serta mendapatkan pulangan keuntungan melalui kutipan bayaran tol. Menjelang pembukaan sesi persekolahan minggu depan, semua PPD di Johor diminta pastikan tiada pelajar tercicir. Ini terutama dalam kalangan keluarga kurang berkemampuan. Exco berkenaan berkata langkah itu sejajar titah pemangku Sultan Johor yang mahu melihat pendidikan di negeri itu dipertingkat dan tiada keciciran. RM30.25 juta dibelanjakan Lembaga Urus Air Selangor untuk pemantauan, kawalan dan penguatkuasaan di sepanjang kawasan sumber air serta sungai sejak 2018 hingga 2023. Menurut Exco Infrastruktur Negeri Selangor, peningkatan perbelanjaan luas itu bermula sejak 2021. Ia disumbangkan oleh operasi pengepaban kolam air dan kawalan 24 jam. Kes pecah masuk rumah usahawan wanita babitkan kerugian RM3.5 juta. Polis akan jalankan siasatan menyeluruh termasuk ambil keterangan ahli keluarga. Ketua Polis Kuala Lumpur berkata, keterangan ahli perniagaan tersebut telah diambil untuk membantu siasatan. Seorang lelaki ditahan kerana disyaki membunuh sepasang suami isteri di kebun sawit di kawasan Pantai Remis petang semalam. Suspek dikenal pasti sebagai abang kepada mangsa lelaki. Suspek berusia lingkungan 60-an akan dibawa ke Mahkamah Magistrate Seri Manjung hari ini bagi tujuan permohonan reman, manakala mayat mangsa dihantar ke Hospital Raja Pemaisri Bainun untuk bedah siasat. 2 bot nelayan tempatan kelas B bersama 8 nelayan ditahan APMM di perairan Perak. Menurut Pengarah Maritim Negeri, mereka gagal kemuka dokumen pengenalan diri yang sah dan beroperasi di kawasan yang dilarang. Kes disiasat mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Akta Perikanan 1985. 2 sahabat didakwa di Mahkamah Magistrate Ipoh atas 2 tuduhan menyamar sebagai pegawai imigresen Februari lalu. Tertuduh M.A. Sarvin Raj dan Harjit Singh Sulakan Singh bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mereka menyamar sebagai pegawai imigresen kepada warga asing. Kedua tertuduh dibenar dijamin. Sebentar semula kes pada 4 April ini.
Seorang penunggang motosikal maut manakala pemboncengnya cedera selepas dilanggar sebuah kereta. Insiden berlaku di kilometer 48 Jalan Lipis, Merapoh. Kedua-dua mangsa masing-masing berumur 13 dan 12 tahun. Kemalangan disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 300 juta ringgit dana pembiayaan kredit mikro Bumiputra yang disalur kepada Agrobank akan diguna untuk tujuan pertanian bandar. Peruntukan itu merupakan sebahagian daripada 1 bilion ringgit yang diumum dalam Kongres Ekonomi Bumiputra 2024. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, inisiatif itu dapat menggalakkan orang ramai menceburi bidang pertanian bandar. Subjek keusahawanan perlu dipertimbang untuk dijadikan subjek wajib di sekolah menengah. Ia bagi memupuk minat pelajar selain menjadikan mereka lebih mahir dalam perniagaan. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Ahmad Maslan yang juga AJK Kongres Ekonomi Bumiputra 2024 berkata, menerusi langkah itu, pelajar dapat kuasai bidang tersebut termasuk konsep 5P iaitu produk, harga, tempat, promosi dan pelanggan. Syarikat penerbangan boleh kenakan levy karbon mulai bulan depan. Ia tertakluk pidaan kepada Peraturan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia Kod Tata Kelakuan 2018 yang akan dimuktamadkan MAVCOM. Menteri Pengangkutan memaklumkan kerajaan tidak memungut levy karbon itu, sebaliknya dilaksanakan oleh syarikat penerbangan untuk mengimbangi pelepasan karbon. Industri minyak sawit dijangka kekal positif tahun ini didorong permintaan yang kukuh dari India, China dan Kesatuan Eropah. Menteri Perladangan dan Komuniti menyatakan ia disokong dengan minat terhadap tambahan stok bagi memastikan keselamatan makanan dan daya maju keseluruhan aktiviti perniagaan. Proton Part Center Sdn Bhd rancang perluas gudang dengan pembukaan pusat bahagian serantau baru di Sabah pada suku kedua tahun ini. Usaha itu berikutan gudang yang dilihat sebagai pusat saraf operasi dan mengendalikan semua fungsi penting kepada rantaian bekalan. Ini termasuk pemprosesan tempahan, import, ekspor dan penghantaran komponen ke Malaysia Timur. Invest KL berjaya menarik pelaburan langsung asing FDI sebanyak 8.7 bilion ringgit pada 2023. Ini menyaksikan lonjakan sebanyak 300% berbanding hanya 2.79 bilion ringgit pada 2022. Ketua Pegawai Eksekutifnya berkata, peningkatan pelaburan ini membuktikan keyakinan kukuh pelabur asing terhadap potensi ekonomi Malaysia. Sekurang-kurangnya 25 kanak-kanak meninggal dunia di Hospital Kamal Adwana akibat kekurangan zat, makanan atau dehidrasi. WHO yakin angka kematian sebenar jauh lebih tinggi dalam krisis kebuluran di Gaza. Serangan berterusan Israel sejak Oktober 2023 mengakibatkan penduduk Palestin kini mengalami masalah kekurangan makanan. Bantuan pula tidak dapat dihantar akibat sekatan rejim Zionis. Sementara itu, Israel dan UNRWA saling tuding jari melakukan keganasan dan penyiksaan. Ini selepas Amerika Syarikat meningkatkan tekanan untuk menghentikan pertempuran antara Israel Hamas. Situasi tuduh-menuduh ini dilihat semakin menyukarkan usaha Qatar dan Mesir ke arah gencatan senjata di Gaza. Pemimpin-pemimpin ASEAN disambut secara rasmi ke sidang kemuncak khas ASEAN Australia dalam satu majlis di Melbourne pada Selasa. Kesemua pemimpin berkenaan disambut oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Sidang kemuncak selama 3 hari itu berlangsung di Pusat Convention dan Pameran Melbourne, juga menandakan ulang tahun ke-50 hubungan dialog Australia dengan ASEAN. Ibu negara Vietnam Hanoi disenarai sebagai bandar paling tercemar di dunia. Senarai itu dikeluarkan oleh firma pemantauan kualiti udara Switzerland eCare. Bacaan pencemaran udara tertinggi 191 direkodkan di bandaraya itu pada Isnin. Menurut agensi meteorologi Vietnam pula, jerebu menutupi jalan-jalan di Hanoi mengurangkan jarak penglihatan secara drastik. China gesa Filipina supaya berhenti buat tindakan provokatif di perairan terumbu renai di Laut China Selatan. Gesaan itu susulan tindakan provokatif terbaru kapal milik Filipina yang menceroboh kawasan berkenaan. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin, Pasti Merdeka. Saya Fazim, Salam Malaysia Madani.